Di bahasa Inggeris, aktiviti yang sudah dibuat terkait dengan hukum masa lalu iaitu past tense. Hukum masa lalu terkait dengan perbuatan atau kegiatan yang telah lepas atau sudah selesai dibuat. Masa ia dibuat dinyatakan sekali di permulaan ayat atau cerita. Contoh, last week I went shopping with my big sister. Bila? Minggu lepas. Anda buat apa? Pergi membeli belah. Di ayat di atas, ejaan kata kerja verb go bertukar kepada went. Kata kerja verb go adalah perkataan asal seperti tertulis di kamus, diikuti went dan gone yang bermaksud pergi. Berikut adalah contoh kata kerja atau verbs dari ejaan asal untuk hukum perbuatan berulang, present tense, yang bertukar ejaan untuk perbuatan yang telah berlaku, past tense. Untuk melihat perbezaan hukum perbuatan berulang dan telah berlaku, perhatikan perubahan pada ejaan dan sebutan kata kerja dalam contoh-contoh ayat di sini. Perlu difahamkan bahawa hukum masa untuk perbuatan berulang, present tense, dan perbuatan lepas atau telah berlaku, past tense, hanya pada kata kerja pertama V1 dalam sesuatu ayat sahaja. Kata kerja kedua, V2, kekal ejaan dan sebutannya. Huruf V bermaksud verb iaitu kata kerja. Perhatikan hanya ejaan dan sebutan kata kerja atau perbuatan pertama V1 tertakluk pada hukum perbuatan berulang, present tense, dan hukum perbuatan telah berlaku, past tense. Hukum perbuatan berulang, present tense, hanya terkait pada pembuat dan perbuatannya. Pembuat yang satu perlu ada penambahan huruf S atau ES pada ejaan perkataan perbuatannya. Bagaimanapun, you dan I terkecuali dari hukum ini. Begitu juga pembuat yang berjumlah lebih dari satu. You and I are special. Ingat ya? Untuk hukum perbuatan telah berlaku, past tense, jumlah pembuat tidak diambil kira. Yang sangat diambil kira ialah penukaran ejaan dan sebutan kata kerja dari ejaan dan sebutan asal kepada ejaan dan sebutan kedua mengikut kamus. Di dalam satu ayat di mana terdapat dua atau lebih kata kerja atau perbuatan, perkataan-perkataan tersebut perlu dipisahkan dengan to untuk menunjukkan susunan kata kerja yang dibuat terdahulu dan terkemudian.
Letak masa, contoh yesterday, boleh digunakan di permulaan ayat atau di akhir ayat.